Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang menonton channel ini. Terima kasih juga kerana telah menyokong saya dalam bentuk tindakan anda menekan butang subscribe itu. Bagi mereka yang belum tekan, tekan saja butang subscribe di bawah ni. Percuma, tak perlu bayar apa-apa. Okeylah, tak mahu panjang-panjang cerita. Saya tak mahu buang masa kamu. Kita terus direct to the point sahaja. Cerita malam ini simple dan bermanfaat. Ceritanya tentang Zahid Hamidi. Wah, ini memang paling hot. Saya belum pernah dengar apa yang dia cakap kali ini. Okey? Saya yakin dan saya jamin yang saya sampaikan, maklumat yang saya sampaikan pada anda ini adalah maklumat yang baru, yang fresh, yang tak pernah kamu tahu. Ada orang kata Zahid Hamidi terdesak sangat mahu mempertahankan jawatan Presiden UMNO-nya. Ada orang kata Zahid Hamidi terdesak sangat mahu mempertahankan jawatan pengerusi Barisan Nasionalnya. Sehingga kan ada orang kata dia sanggup buat apa saja. Tapi aku pun tak tahulah betulkah tidak dakwaan itu. Tapi pendapat kamu apa? Pada pendapat anda, betulkah dakwaan itu? Sebab malam ini tiba-tiba Zahid Hamidi buka mulut. Bukan buka mulut, nanti marah pula kamu kan, salah faham pula buka mulut. Ini bukan buka mulut tapi bersuara. Maafkan saya, bukan buka mulut tapi bersuara. Akhirnya Zahid Hamidi bertindak bersuara apabila telah dihentam berkali-kali dari kiri, kanan, depan, belakang, dari dalam dan sebagainya. Mau memperlekehkan kuasa beliau sebagai pengerusi Barisan Nasional dan juga sebagai Presiden Parti UMNO. Saudara-saudara, yang menariknya Zahid berkata bahawa no Anwar, no DAP, no Bersatu hanya untuk PRU 15, kata Zahid Hamidi. Bukankah itu sesuatu yang mengejutkan, saudara-saudara? Bayangkan, sebelum ini dalam PAU UMNO, no Anwar, no DAP, no Bersatu ialah ungkapan yang dilaung-laungkan oleh Zahid Hamidi dan UMNO. Tapi kali ini, Zahid akhirnya tampil buka mulut, bersuara, menyatakan bahawa no Anwar, no DAP, no Bersatu hanya untuk PRU 15, kata Zahid. Presiden UMNO itu berkata, menegaskan kerjasama yang dibentuk antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH yang merangkumi DAP pada pasca PRU 15 tidak akan menghilangkan identiti serta mengabaikan prinsip parti itu. Justru kata beliau meminta semua pihak untuk memahami bahawa prinsip menolak sebarang kerjasama dengan PKR, DAP dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah untuk berdepan PRU 15 dan bukannya selepas PRU 15, kata beliau. Saya secara peribadi, saya suka dengan idea Zahid Hamidi ini kerana ianya memperlihatkan betapa Zahid Hamidi mahu mementingkan kerjasama, mahu mementingkan kerajaan negara berbanding kepentingan. Saudara yang saya hormati sekalian, selepas pilihan raya umum, marilah kita merapatkan barisan. Umpama lidi seikat. Ini perlu bagi menyapu segala kotoran yang telah dilemparkan kepada UMNO, dan pembersihan ini penting bagi memastikan laman politik tidak kotor luar dan dalam. Itu pendedahan Zahid Hamidi yang tak pernah saya fikirkan. Saya tak pernah jangka sebenarnya apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi malam ini, no Anwar, no DAP, no Bersatu, sebagai satu langkah hanya digunakan pada PRU sahaja. Tetapi kali ini dengan pendedahan, dengan pengakuan Zahid Hamidi ini memang mengejutkan kita. Dan sebenarnya saya secara pribadi tak tahulah anda setuju dengan saya atau tidak tentang perkara ini. Tapi tidak apa, kita menerima kepelbagaian pemikiran. Saya suka dengan idea Zahid Hamidi ini, yaitu sebarang pertikaian, pertikaian yang ketidaksamaan itu biarlah masa pilihan raya saja. Nanti sudah sampai pilihan raya akan datang, jangan lagi bekerja sama. Kerana tentang pembangunan Malaysia, tentang memajukan Malaysia, ini bukan hanya tanggungjawab Anwar Ibrahim.
Tanggung jawab memajukan, memakmurkan Malaysia ini adalah tanggung jawab seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira agama, bangsa, bahasa, budaya, asal-usul. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi idea Zahid Hamidi mengatakan no Anwar, no DAP, no bersatu ini hanya digunakan untuk PRU saja. Pada pendapat saya memang tepat. Kerana nanti pada waktu PRU akan datang, waktu itulah barulah jangan bekerja sama. Berlawanlah sesama sendiri. Macam begitu, barulah ngam. Ini tidak. No move on. Tidak move on lagi. Macam Perikatan Nasional itulah. Macam Hadi. Belum lagi move on. Di sana tetap situ juga tak puas hati, tak jadi kerajaan. Masih mempersoalkan keabsahan Anwar Ibrahim. Itulah perkara yang boleh menyebabkan terbantutnya pembangunan Malaysia. Kalau 5 tahun asik-asik bergaduh, 5 tahun asik-asik nak sebut tentang keabsahan, sampai bila kita nak maju? Bila waktu kita nak maju? Jadi kali ini aku nak bagi kredit kepada Zahid Hamidi kerana berpendapat yang sangat munasabah. Kesinambungan politik ini tidak akan menghilangkan identiti UMNO yang tetap tidak berubah. Objektif penubuhan parti, yaitu sebagai wadah perjuangan orang Melayu dan Islam bagi memperkasa kemajuan bangsa. Sesuai dengan perkembangan, ia perlu cakna dengan perubahan semasa, dinamik dan dilihat inklusif, kata Zahid dalam Facebooknya pada hari ini. Sebaliknya, jelas Ahmad Zahid Hamidi lagi, kerjasama antara blok ini merupakan pilihan dan pendekatan baharu yang akan menjadi perintis kepada perpaduan dan keharmonian kerajaan agar fokus pembangunan dapat diteruskan. Katanya, keterbukaan ini juga mencerminkan bahawa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan merintis jalan baharu untuk membawa politik sentrik, jalan kesederhanaan dan matang. Kerjasama yang dibina oleh Barisan Nasional Perak dan Pahang bagi memancarkan realiti masyarakat berbilang kaum dan meraihkan kepelbagaian sesuai dengan demografi negeri yang merupakan asas kepada pembentukan kerjasama strategik, kata beliau lagi. Kerjasama ini berdasarkan prinsip untuk membawa kestabilan kepada kerajaan negeri dan memastikan kesejahteraan dan kebajikan negeri rakyat. Kesemua ini selari dengan pembentukan kerajaan perpaduan yang diilhamkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan kini ia adalah berbentuk kerajaan campuran selepas Perikatan Nasional menolak menyertainya, kata Zahid Hamidi lagi. Kali ini kita ucapkan tahniah syabas kepada Zahid Hamidi kerana telah membentuk satu pemikiran baru, satu pendekatan baru yang mana membawa kepada kesejahteraan Malaysia. Beginilah idea yang tak merugikan Malaysia. Nak jadi pemimpin, jangan merugikan Malaysia. Ini asik-asik tak move on. Move on lah bosku. Sampai bila kita nak bertekak tentang keabsahan? Tak apalah. Tunggu nanti 19 hari bulan Disember akan ada undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Harap-harap nanti tak berlakulah apa yang tak diingini. Dan kalau menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Sahbudin.com kata, adakah yang berani merisikokan jawatannya? Kalau Anwar Ibrahim berani merisikokan jawatannya, apa kata Muhyiddin pun berani merisikokan jawatannya. Sekiranya Anwar tak tumbang pada 19 November ini, apa kata Muhyiddin Yassin dan Hadi pula letak jawatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.